tamatlah ayat dan huraiannya. Kita pindah pula kepada cari apa? 5 faedah, insya-Allah. 5 faedah kita nak cari. Faedah yang pertama, ayat 47. Istajibu li rabbikum. Segeralah kamu menerima seruan Allah sebelum hari kiamat, sebelum hari kematian. Di sini kata di para ulama tadabbur, fihi zammul amal. Ayat ini mencela orang yang panjang angan-angan. Sebab bila nak jadi baik, tunggulah. Sekarang ni belum 40 lagi. Oh, jadi belum 40 tak boleh jadi baik. Ya, masa nak enjoy. Habis bila sampai 50, bila jadi baik, tak apa. Nanti pencen umur 60. Sudah pencen umur 60, bila nak jadi baik, arwah ayah ni mati 80 tahun umur. Ada 20 tahun lagi. Maknanya itu dia panggil angan-angan panjang sekali. Itu sifat manusia. Maka dalam ayat ini Allah kata istajibu, segera, jangan tunggu. Benda baik segera. Saya selalu bergurau dengan kawan-kawan Arab, dia kata khairul bir ajilu. Benda yang baik itu, sebaik-baik benda yang baik segerakanlah, jangan tangguh. Zaman muda-muda dululah. Budak-budak gitulah duk gurau khairul bir ajilu. Dah, mana kahwin awal duk cerita tu. Sebaik-baik benda baik itu segerakan dia. Jadi ada orang bila segera tak boleh mengaji pula, ingat ke bini. Balik tengah jalan pun ada. Kecundang dia panggil. Allahu akbar. Wal amru bintihazil furas. Ayat ini juga mengarahkan kepada kita supaya ambil peluang. Ambil peluang. Setiap dia kadang-kadang peluang datang, dia tak mari 2 kali. Fa inna lit ta'khiri afat. Menangguh-nangguhkan benda baik itu satu kesalahan, satu kerugian, satu penyakit. Kita tak tahu bila kita nak mati. Bila mati terputuslah amalan sendiri. Nabi sebut dalam hadis iza matal insan inqata amaluhu. Bila seorang manusia mati terputuslah amalan sendiri, tak boleh buat dah dia. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim. Nak buat mana mati dah dia. Maka ulama tadabbur kata segera menahuk seruan Allah Azza wa Jalla, jangan tangguh-tangguh. Kalau tangguh nanti kita menyesal yang tak sudah-sudah. Poin yang kedua dalam ayat ini, ra'fatullahi tabaraka wa ta'ala. Ayat ini juga menjadi dalil betapa berlemah lembutnya Allah dengan hamba-hamba dia. Dia beri amaran sebelum jatuhnya azab. Amaran dia. Kalau tak ada amaran, tak ada apa, tiba-tiba jadi kita rasa susah hati pula. Macam kita sekarang lah. Kita dalam kerja-kerja yang kita buat, kerjaya kita dah. Bos bagi tahu. Siapa dia buat kesalahan gini akan dibuang kerja. Ada maklumat lawaknya, ada ilmu, ada. Tiba-tiba buat juga. Kau punya pasal, bukan salah orang lain. Peringatan dah diberi. Baik, kita pergi kepada faedah yang kedua, fama arsalnaka alaihim hafizha. Kami tidaklah lantikmu ya Muhammad nak jadi pengawal, penjaga segala benda yang dibuat oleh manusia, tidak. Ayat ini tasliyatun lid-du'ati. Ayat ini menenangkan hati para pendakwah yang datang selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadda'i alaihil balagh. Pendakwah-pendakwah kerja dia menyampaikan dan tidak di bawah kemampuan dia untuk nak memberi hidayah kepada manusia. Tapi ada setengah orang pendakwah ni kalau tak ramai pengikut, dia pun putus harap, putus asa lah. Dan ada yang meninggalkan aku tak ada. Aku dakwah dengan penuh ikhlas, tak minta duit apa pun, orang tak ikut juga. Jangan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dia tengok Nabi waktu Mi'raj dulu, walaisa ma'ahu ahadun. Tak ada siapa dengan dia.
Ada Nabi yang ada beberapa orang bersama dia. Ada Nabi yang ramai pengikut dia. Jadi kalau hadis dalam Bukhari Muslim, ulama tadi berkata fa iza kanal anbiya, kalaulah orang yang bertaraf Nabi pun ramai orang yang menolak dakwah dia, maknanya kalau setakat kita ni apalah sangat. Sabarlah para pendakwah, terutama sekali pendakwah yang nak ajak orang berpegang kepada Quran dengan sunnah ini, memang cabaran dia besar. Cabaran dia besar. Orang akan tentang, orang akan marah, macam-macam konspirasi orang buat. Tak. Jadi dalam ayat ini juga Allah Ta'ala nyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa hafizan, bukanlah pengawal kepada segala benda pegangan umat ini, tak boleh nak di luar kemampuan. Maka sebab itu jangan minta dengan Nabi hidayah. Nabi dia panggil hidayatul irsyad, tapi yang memberi petunjuk, beri hidayah supaya orang terima, itu Allah Azza wa Jalla. Ingat baik kita, jangan duduk langgar SOP sangat. Baik, kita bagi pada faedah yang ketiga. Qauluhu ta'ala wa idza azaqnal insan wa inna idza azaqnal insan minna rahmatan fariha biha. Kalau kami bagi benda baik, dia gembira. Bagi benda musibah, dia kufur. Ayat ini yubayyin, ayat ini menjelaskan manusia ni apabila dia dapat bahagian walaupun sedikit dari bahagian dunia, mereka sangat bergembira. Bahkan terpedaya kerana aku bijak, marketing tinggi, projek kita berjalan contohnya. Maka masuklah dalam hati dia dua sifat yang berat, nama dia al-ujub wal kibr. Apa dia ujub? Bangga diri, rasa bijak, berstrategi. Orang lain itu bodoh belaka. Wal kibir, dan juga bersifat takabur, sifat takabur. Maka ini cara macam ni tu menyebabkan lemah pegangan dia tentang akhirat. Jadi orang mukmin dia apa? Dia akan berpegang dengan apa yang telah diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sombong. Kita pergi pada yang keempat. Qauluhu ta'ala, faedah yang keempat, firman Allah Ta'ala, yahabu liman yasha, Allah Ta'ala anugerahkan kepada siapa yang dikehendaki. Ulama tadabbur kata fi annal aulad hibatun, anak kita ni anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Apa makna hibah? Atiyatun bila iwad, pemberian tanpa bayaran. Itu dipanggil hibah. Macam ayah dia beri ayah beri tanah ke anak, tak payah bayar waktu hidup, itu dia panggil hibah. Hibah. Tak kira lah anak siapa, kita beri benda pada orang, ambil, itu dia panggil hibah. Tapi kalau aku mati mau ambil, itu nama dia wasiat. Berbeza, hibah. Dalam ayat ini Allah nyatakan yahabu, maknanya anak-anak itu hebatun minallah. Bila kata anugerah, kita tak boleh pilih. Ini ilmu tadabbur. Bila kata anugerah, tak boleh pilih. Tuan dijemput naik atas pentas menerima anugerah daripada pembesar negeri. Naik kita boleh medal ke apa panggil, hak jenis hadiah telah. Kita pun tengok, tak mau, habis nak duit, jawabnya kena tendang tu awak daripada pentas. Apa pilih-pilih. Ulama tadabbur kata, oleh kerana Tuhan kata yahabu, Allah Ta'ala beri anugerah kepada kita anak, maka anak itu anugerah. Wa annahu la ikhtiyara lil mar'i, tak boleh nak pilih tentang nak anak laki-laki ke perempuan, tak boleh nak pilih. Ada orang pilih kot lah. Kata dia pilih macam mana? Dia pergi tempat bank money ke apa benda ke, cara doktor ni boleh je nak laki. Kita kata
Itu semua tu dia panggil rajman bil ghaib. Hak sebenarnya anak itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Kita letak situ. Anak merupakan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Maka Tuhan kata, anak itu daripada anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak kata apa? Jadi bila anugerah, siapa yang bagi anugerah? Siapa yang bagi anugerah? Allah Azza wa Jalla. Bila Allah bagi anugerah, bermakna kita ni percaya, yakinlah dengan tadbiratul ilahiyah, susun atur yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita tak sebab-sebab dunia saja, kita akan jadi susah hati lah. Oh, anak ramai, anak perempuan weh. Jadi kita jadi macam orang jahiliah juga, tak suka pada anak perempuan. Dan marilah kita semua letak kita di bawah kategori orang yang bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, sama ada laki-laki dan anak perempuan. Yang dikatakan hibah itu, jangan kita berani nak melanggar peraturan Allah Azza wa Jalla. Alah, anak perempuan pula. Ya, ada setengah ni kawan-kawan kita boleh anak perempuan belakang anak dia. Ada orang perli dia. Tak reti mu dia. Tak pandai buat dia. Dia gamak ke, dia ingat ke ada gia kali tak. Gia 3 untuk anak perempuan. Gia 5 anak laki-laki. Mana boleh? Tak nak buat apa kita ni. Baiklah, kita pergi kepada faedah yang kelima. Masih lagi ayat yang sama, tapi faedah yang kelima. Allah nak suruh kita memikir. Dia kata apa? Dia beri kepada anak laki-laki atau perempuan dengan nama hebah. Hebah maknanya tak boleh pilih. Tak boleh pilih. Kemudian bila nak beri dua-dua, Tuhan kata au yuzawwijuhum zukranan wa inasan. Atau Allah menganiakan mereka kedua-dua pasangan. Laki-laki ada, perempuan ada. Itu tazwij. Zauj dengan mana pasangan. Dia boleh guna dua-dua. Isteri pun zauj, suami pun zauj. Mana ada Ustaz? Kalau isteri zaujah, suami zauj, betul? Ini zaujah saya, zaujah. Kita kata para jemaah sekalian, betul. Asalnya zauj boleh guna kepada suami isteri. Cuma ahli fiqh kata payah macam ni. Tak tahu siapa suami siapa bini, maka dia tambahnya ta muannas kepada isteri, zaujah. Itu dia. Supaya kita boleh beza. Siapa dia mati? Mati dah zauj. Zauj mati. Isteri ke suami? Bila kata zaujah, orang tahu suami bini dia yang mati. Baik, dalam ayat ini juga masih lagi ada faedah yang kelima, tamamu qudratillahi azza wa jalla, sempurnanya anugerah Allah azza wa, kuasa Allah azza wa jalla itu, haitsu khalaqa min hadhihi nutfah, Allah jadikan daripada air mani yang sama, pati makanan manusia ni, dia jadi apa? Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang perempuan dan laki-laki. Ma'annal ma' wahid, airnya satu, tapi anaknya berbeza-beza. Allahu Akbar. Maka ini menunjukkan bahawa ikhtiar, pilihan anak ni daripada Allah Azza wa Jalla. Wa annal asbab, sebab-sebab kadang-kadang tak memberi kesan. Kecuali dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tapi pada asasnya setiap kita ni kena ambil lah sebab tu. Contohlah kita kata, siapa dia makan makanan ni, air mani dia keluar anak perempuan. Contohnya kita kata orang ni makan sayur banyak. Siapa dia suka makan sayur, air mani dia jadi daripada hasil sayur ni boleh anak perempuan. Siapa dia suka makan daging, jadi laki-laki. Tak ada teori, tak ada orang panggil, tak ada skema macam tu. Yang adanya yahabu wa yahabu. Allah anugerahkan. Jadi bila kata Allah anugerah, bukan di bawah pilihan kita para jemaah sekalian. Jadi kepada
siapa orang yang ada anak laki-laki, anak perempuan ramai, kita kata jangan sedih tuan, jangan sedih. Jangan sedih macam mana ustaz? Kita kena kata al-anbiya abul banat. Para nabi kebanyakannya bapa kepada anak perempuan. Nabi sendiri. Allah kata Nabi, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bapa kepada laki-laki kamu. Tak ada. Anak Nabi yang laki-laki semua mati kecil. Yang perempuan sempat berkahwin. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, boleh anak Al-Hasan wal Husain. Itu maknanya kita kata nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam abul banat, bapa pada anak perempuan. Jadi kita hak boleh anak perempuan ramai ni tak salah susah hati. Kata di ulama tadabbur, dia kata apa? Apa ni? Allah Taala ciptakan manusia ni melalui 4 jenis. Tulis ni. 4 jenis. Penciptaan manusia 4 jenis. 4 jenis. Yang pertama dia kata Adam. Tuk kita tuk Adam. Daripada tanah, bukan daripada laki-laki, tak ada perempuan. Jadi tuk ada, tak ada ayah, tak ada mak. Yang kedua Hawa makhluqatun min zakarin bila unsa. Jadi daripada orang laki-laki, ambil daripada Adam, jadi perempuan. Tak ada mak, ada ayah, ada bapa. Yang ketiga wasairul khalqi, semua makhluk lain daripada Nabi Isa, ada ayah, ada mak. Yang keempat Nabi Isa AS min unsa bila zakarin, daripada perempuan, tak ada laki-laki. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, walinaj'alahu ayatan linnas, kami jadikan Isa salah satu daripada tanda-tanda, menjadi tanda kekuasaan Allah Ta'ala kepada manusia. Sebab Isa mari daripada seorang ibu tanpa bapa. Orang lain ayah mak belaka. Adam dengan Hawa tu kiralah pertama mula-mula jadi. Belum ada manusia lagi, macam nak mari daripada pak, dia sendiri kita bapa. Wallahu alam. Jadi kata orang hazihi qismatu ar-rubaiyah. Inilah 4 jenis manusia atas dunia hari ini. Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan kita dalam ayat 47 hingga 50. InsyaAllah kita khatamkan surah Asy-Syura dalam siri yang akan datang, insya-Allah.